Jadi sahabat semua, ini adalah respon terkini oleh Rafida Ibrahim apabila di Saman. Dia pula berlakon menjadi mangsa, katanya. Ya, Saman ini menyusahkan, Saman ini untuk mengenakan, untuk mendiamkan orang. Bodohlah. Dia yang menfitnah, dia pula katakan semua ini satu cara untuk mendiamkan dia, mereka. Adakah dia tidak kenal erti fitnah sehingga membuat alasan ya sebegitu rupa. Jadi ini keratan media belum terima surat saman tapi dakwa ada mahu susahkan rakyat. Jual nama rakyatlah pula. Dia yang menfitnah tapi sekarang ini meminta belas kasihan daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia bukan macam walaun-walauntit yang senang diperbodohkan. Ya, seperti Rafida ini. Dia yang menfitnah apabila kena saman, katanya ini hanya untuk menyusahkan. Waduh. Jadi pempengaruh Rafida Ibrahim mendakwa bahawa kelantangan bahwa kelantangannya bersuara dalam isu kampung baru sejak beberapa tahun lalu dibuat bagi mempertahankan hak mereka yang senasib. Bagaimanapun katanya, adalah malang sekali apabila setiap kali dia atau mana-mana individu yang cuba bangkit mempertahankan hak masing-masing, mereka cuba didiamkan oleh pihak tertentu. Saya tegaskan apa yang saya pertahankan ini adalah kampung saya sendiri. Saya sebagai penduduk dan saya sebagai rakyat. Apabila rakyat bersuara, kita pasti akan disusahkan oleh pihak tertentu. Apa sahaja yang saya suarakan daripada tahun lepas ini pasti penduduk atau rakyat akan didiamkan, akan disenyapkan tanpa ada penjelasan atau penyelesaian. Itu yang berlaku kepada saya, dan saya juga yakin perkara yang sama turut berlaku kepada rakyat lain yang sedang bersuara, katanya kepada pemerintah. Tidaklah hanya kamu seorang saja yang kena saman. Yang lain tidak kena saman sebab mereka tidak menfitnah. Mereka berjuang, bukan berjuang dengan menfitnah, mempertahankan individu yang menjadi dalang sebenarnya. Rafida juga berkata kerajaan dan pimpinan hari ini sepatutnya berperanan membantu rakyat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bukan mendiamkan ataupun menyusahkan dengan tindakan undang-undang. Mereka yang berjabatan hari ini sepatutnya memainkan peranan penting di mana mereka sepatutnya mendengar suara rakyat, mencari penyelesaian, membantu dan bukan untuk menyusahkan kami. Apatah lagi nak diamkan dengan menghantar saman. Satu, Khalid Samad bukannya orang kerajaan. Dia bukan menteri, dia bukan timbalan menteri. Dia tidak ada jawatan apa-apa di dalam kerajaan. Dia hanyalah mantan. Walau bagaimanapun Rafida dipercaya merujuk kepada tuntutan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad yang mahu mempengaruhi itu memohon maaf atau berdepan tindakan saman. Khalid pada 17 April lalu berkata tindakan saman berkenaan terpaksa diambil kerana dakwaan yang dibuat Rafida merupakan tindakan liar dan tidak bertanggungjawab. Dia merujuk dakwaan Rafida yang sebelum ini bahawa dirinya mahu memasukkan Lembaga Pentadbiran Malaysia Agricultural Settlement MAS serta Tanah Rizab Melayu bukan saja di Sungai Baru tapi di Kampung Baru.
Khalid kemudian menjelaskan isu tanah kampung baru berbeza dengan tanah rizab orang Melayu, dan Rafidah tidak faham apa yang dikatakannya. Pada satu sidang media hari ini, Rafidah mengesahkan dia masih belum menerima sebarang surat saman. Jadi sengaja lah ini. Dia pun tidak beritahu di mana dia punya surat saman atau alamat. Jadi katanya dia orang kampung baru. Surat itu dialamatkan di Kampung Sungai Baru. Kenapa tidak sampai? Maksudnya mungkin dia bukan tinggal di Kampung Sungai Baru lah. Apa pandangan Anda sahabat semua dengan kaki penfitnah ini? Terang lagi bersuluh, tapi cuba mempertahankan lalu menfitnah. Alright, sedikit tambahan. Tinjauan BN kekal di air kuning, tapi majoriti tinggi jadi tanda tanya. Tinggi ke apakah? Yang penting menanglah. Jangan benarkan pas geng kaki penfitnah menang. Jadi tinjauan firma penyelidikan Ilham Center mendapati BN tidak berdepan masalah besar mengekalkan kursi di Dewan Undangan Negeri Air Kuning pada pilihan raya kecil esok. Namun persoalan, kata pegawai eksekutif Ilham Center, sejauh mana majoriti tinggi seperti yang disasarkan oleh kerajaan negeri mampu dicapai. Kalau ramai yang keluar balik mengundi, banyaklah majoritinya. BN secara relatifnya tidak menghadapi masalah besar untuk mengekalkan kursi DUN itu. Soalannya sejauh mana kerjasama PH dalam kerajaan perpaduan meningkatkan sokongan pengundi untuk mencapai sasaran majoriti, yaitu 18.000 yang diumumkan Menteri Besar Perak. Sarani memberi tekanan langsung kepada jentera Kimpin BN dan PH membuktikan keberkesanan kerjasama melalui keputusan pengundian. Walaupun majoriti responden berpendapat sasaran tersebut sukar dicapai, kata Ilham Center dalam kenyataan hari ini, Sarani sebelum ini meletakkan sasaran 18.000 undi majoriti. Satu angka yang dilihat oleh ramai penganalisis sebagai satu yang terlalu tinggi. Dapatlah terlampau tinggi. Kalau 10.000 majoriti pun oke juga. Jadi majoriti responden berpendapat saran tersebut sukar dicapai, kata Ilham Center dalam laporan yang dikeluarkan. Dan menurut laporan itu lagi, suasana kempen yang tenang dan pendekatan kempen senyap menyebabkan mood pengundian secara sukar dibaca, terutama dalam kalangan anak muda dan pengundi di luar kawasan. Jadi itu antara persoalannya. Kita harapkan calon UMNO Barisan Nasional mewakili kerajaan perpaduan menang pada pengundian esok. Dan semoga orang yang kena saman ini cari surat samannya supaya berjumpa di mahkamah. Rafidah Ibrahim. Terima kasih. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.